Saya boleh bagi tahu dengan Syahril, tak kurang daripada 15 kali Sirul Azhar ni pernah bersumpah di hadapan saya, di hadapan Kamarul, di hadapan Zaidi, di hadapan peguam-peguam pembantu. Masa tu saya pun ada lawyer. Kita pergi mahkamah, bukan kita je. Saya ada beberapa orang peguam masa tu yang berkhidmat dengan saya. Dan di hadapan seorang lagi peguam yang kemudiannya turut sama membantu beliau dan anak beliau di Australia. Tidak kurang daripada 15 kali. Dan setiap kali dia bersumpah, dia akan menyebut nama Allah bersama sumpah. Dan saya rasa banyak dari antara kita, tuan-tuan dan perempuan yang kenal rapat dengan Datuk Seri Najib. Bila saya baca dia punya surat akuan tu, kita boleh kata susah nak percaya. Sebab dia kata, dia tanya Datuk Seri Najib, apa nak buat dengan perempuan ni? Dia kata Datuk Seri Najib tak cakap banyak, dia kata begini. Kalau tuan-tuan dan perempuan kenal Datuk Seri Najib, ini adalah satu perkara yang mustahil. Sirul Azhar Omar melarikan diri ke Australia dan ditahan di pusat tahanan sejak 2015 selepas ditangkap polis Australia. Sirul memohon suaka politik di Australia namun ditolak pada 2019 dan baru-baru ini beliau telah dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villawood di Sydney setelah sekian lama berada dalam tahanan reman di situ. 2 minggu selepas dibebaskan. Ini yang kita nak bincang. Beliau mengadakan wawancara eksklusif bersama wartawan Al Jazeera English 101 iaitu Marianne Jolie. Yang mengejutkan, tuan-tuan dan puan-puan, Sirul mendakwa dia menerima kira-kira 1 juta ringgit ataupun dalam Australian dollar lebih kurang $286,000, lebih kurang begitu, daripada sumber yang tidak dinamakan. Supaya dia berdiam diri berhubung pembunuhan Atantuya Sharibu. Ini yang menarik ini. Beliau berkata, seorang peguam terkemuka yang ada kaitan politik dan seorang pemimpin kabinet terlibat dalam pembayaran itu. Sirul juga berkata, dia dijadikan kambing hitam dalam permainan politik ini. Seterusnya, Sirul mendakwa tidak bertanggungjawab di atas pembunuhan Atantuya walaupun disabitkan dengan jenayah itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini eksklusif bersama Syahril membawa sendiri peguam bela Sirul Azhar Omar iaitu Datuk Hasnal Rizwan Merican. Selamat malam Datuk. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan terima kasih Syahril. Sihat Alhamdulillah sihat. Tuan-tuan, sebenarnya selepas kenyataan tu keluar, Datuk Hasnal dihujani dengan pelbagai pertanyaan, pelbagai permintaan daripada wartawan, terutama wartawan asing yang mentanyakan mengenai apa dakwaan, sama ada betul atau tidak dakwaan yang dibuat oleh Sirul Azhar. So malam ini tuan-tuan sangat bertuah kerana untuk pertama kalinya Datuk Hasnal akan bercerita hati ke hati, terus terang tentang apa sebenarnya yang berlaku. Baik, selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, malam ini juga kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri yang sering kali dikaitkan setiap kali kes Atantuya ini timbul. Tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Selamat datang Tan Sri. Terima kasih Tan Sri kerana sudi hadir ke program eksklusif bersama Syahril. Ini kita nak pergi kepada Peguam Sirul sendiri yang disebut-sebut ni, yang nama menjadi hangat seminggu dua ni, Datuk Hasnal. Ramai orang tertanya-tanya Datuk, kenapa dan macam mana Sirul ni boleh pilih Datuk jadi lawyer dia? Nak tahu juga ni. Jadi kita sebelum kita pergi lebih lanjut, ni soalan paling basic ni. Dalam banyak-banyak lawyer ni, macam mana Sirul boleh memilih Datuk? Silakan Tok. Terima kasih saudara Syahril. Betul lah, soalan ni yang pertama ni selalunya mudah.
Soalan basic. Saudara Sirul ni, saya cerita rentetan bagaimana saya kenal dia dulu. Okey. Sirul ni mula-mula yang mula-mula kena tangkap dalam kes Altan Tuya ni Oh, ialah Sirul. Razak Baginda. Razak Baginda, okey. Yang pertama, Okey. sebab ada laporan polis yang dibuat oleh Altan Tuya pada pagi sebelum dia dicolik sebelah malam. Pada pagi tu dia buat satu laporan polis. Dalam laporan polis tu di penghujungnya, dia kata kalau apa-apa terjadi kepada saya, cari lelaki ini. Dia tulis dalam pasang putih. Ni Altan Tuya ni. Altan Tuya. Dia buat report polis. Yes. Okey. Dalam bahasa Inggeris dia tulis. Bahasa Inggeris dia ni kena try to understand. Ya, Macam dia bukan ni. Tapi video tu ada menunjukkan. Ada menunjukkan bahagian akhir laporan polis tu. Ya. Dia kata kalau apa-apa terjadi pada saya, cari lelaki ini. Dan lelaki yang dimaksudkan ialah Razak Baginda. Ya. Malam itu dia pergi, berlakulah insiden di mana dia dibawa pergi daripada rumah Razak Baginda dan kemudiannya dia hilang. Sebenarnya dibunuh lah, tapi hilang. Dia datang ke Malaysia bersama dengan seorang sepupu dan seorang rakan. Saya ingat lagi, dua-dua mereka menjadi saksi di mahkamah. Jadi pagi keesokannya, bila Altan Tuya tidak pulang ke Hotel Malaya, bilik di mana mereka tinggal, maka dua orang ni pergi bersama dengan seorang pemandu teksi berbangsa Cina yang memang dia orang ambil upah untuk bawa dia orang ke mana-mana di KL ni, pergi dan membuat satu laporan polis. Bila dia buat laporan polis, dia pun bercerita bahawa kawan dia bernama Altan Tuya Syaribu atau dikenali sebagai Amina ni malam tadi telah meninggalkan bilik hotel dan memberitahu kami dia nak pergi ke rumah teman lelaki dia, Razak Baginda. Dan sehingga kini tidak pulang setelah dia meninggalkan bilik hotel. Jadi bila diambil butiran Altan Tuya Syaribu, nombor pasport sekian dan sekian, masuk dalam sistem polis ni, sistem ni dah diselaraskan masa tu. You key in nama Altan Tuya dan nombor pasport dia, dia klik kepada laporan polis yang Altan Tuya buat di waktu pagi. Jadi bila berlaku itu, dia baca konten report Altan Tuya buat, maka pihak polis punya first clue ialah pergi kepada Razak. Bila pergi kepada Razak, Razak kata, saya ada tugaskan orang untuk jagalah. Apa jadi kat dia di luar rumah saya ni, saya tak tahu. Jadi orang tu siapa? Orang tu ialah Inspektor Azilah. Inspektor Azilah, bukan Sirul. Inspektor Azilah. Sebab Razak Baginda berjumpa dengan Azilah di pejabat beliau, di mana dia orang bincangkan tentang masalah yang Razak ada dan sebagainya. Perempuan ni selalu datang ganggu di pejabat, ganggu di rumah, ancam untuk ganggu anak dia pergi balik sekolah dan sebagainya. Jadi Razak mendapatkan khidmat Azilah untuk membantu beliau buat surveillance dan sebagainya dan cuba mengekang perempuan ni daripada terus membuat kacau ganggu. Razak tidak boleh menamakan Sirul sebab Razak tak kenal Sirul Azhar. Sirul Azhar dibawa oleh Azilah. Ini cerita saya ni Sirul kepada saya dalam pertemuan pertama saya berjumpa dengan dia dan tidak pernah berubah selama ini. Konsisten. Ialah dia tidak mengenali Razak Baginda sehinggalah dia dibawa pulang daripada Lahore semasa bertugas menjaga Tun Abdullah Badawi, betul? Dia dibawa pulang, ditahan reman dalam sel yang sama. Di Balai Polis Brickfields atau Travers, salah satu. Saya tak apa ingat balai polis mana, tapi antara dua tu lah. Sel yang sama antara dia dan Razak. Barulah dia tahu yang Azilah selalu sebut, kita buat kerja ni untuk satu VIP ni ialah Razak Baginda. Jadi antara Sirul ni jangankan Datuk Seri Najib, Razak Baginda pun dia tak kenal. Itu first link dia pun dia tak kenal lah. Dia tahu kerja ni ialah apa yang diarahkan oleh Azilah. Jadi bila Sirul ni dah dibawa balik, dituduh, saya mula-mula mendapat jemputan atau ajakan untuk menyertai pasukan pembelaan ni daripada seorang peguam yang kemudiannya kami menjadi satu pasukan peguam Sirul. Ahmad Zaidi Zainal nama dia. Dia kemudian menjemput saya dan Datuk Kamarul. Saya dan Datuk Kamarul Hisham dalam firma yang sama. Ahmad Zaidi ni firma dia sendiri. Tapi dia yang dapat kontak daripada kalangan rakan-rakan UTK ni minta untuk dia menjadi wakil. Jadi dia ajak saya dan Datuk Kamarul
pertemuan pertama saya dengan Sirul Azhar ni ialah di penjara Sungai Buloh. Di penjara Sungai Buloh. Masa itu dia ditahan reman. Dalam pertemuan pertama, seawal pertemuan pertama ni, kita telah membincangkan banyak perkara dan dia nampak selesa macam dia nak setujulah pasukan ni. Terutamanya dia selesa pasal kawan-kawan dia yang bawa saudara Ahmad Zaidi ni lah. Dan Ahmad Zaidi bawa 2 orang peguam lagi. Saya nak bagi tahu Syahril dan semua yang mendengar siaran ni, seawal perjumpaan pertama, saya bertanya secara khusus kepada Sirul Azhar. Saya bagi tahu dia, saya adalah seorang orang UMNO. Saya ada keanggotaan dalam UMNO. Oh, Datuk dah Saya cakap awal. Sebab ini kita profesional dalam kita mewakili klien. Kadang-kadang benda yang boleh membuatkan klien menjadi tidak selesa dengan kita bagi tahu dulu. Saya kata saya nak tahu daripada mulut you sendiri. Adakah Datuk Seri Najib terlibat dalam kes ni? Kalau dia terlibat, saya kena tarik diri. Saya tidak mahu buat kes yang mana kemudiannya orang pertikaikan you buat kerja acuh tak acuh, separuh jalan dan sebagainya kerana you punya kepentingan memihak. Dalam pada nak mewakili klien, you juga nak jaga kepentingan Datuk Seri Najib. Saya bertanya terus dengan dia. Kenapa boleh timbul nama Datuk Seri Najib? Sebab masa tu, bila berlaku kes tu, spekulasi politik sudah mula berjalan. Jadi saya bertanya dengan dia untuk pastikan benda ini tidak ada kebenaran. Dan respon Sirul ni, saya nak bagi tahu respon dia yang penting. Dia kata, tak ada lah Datuk Seri Najib langsung tak ada terlibat dalam benda ni. Dan kemudian saya bertanya dia lagi dan dia bersumpah. Dan sumpah ini kemudian saya akan ulangi. Saya boleh bagi tahu dengan Syahril, tak kurang daripada 15 kali Sirul Azhar ni pernah bersumpah di hadapan saya, di hadapan Kamarul, di hadapan Zaidi, di hadapan peguam-peguam pembantu. Masa tu saya pun ada lawyer, kita pergi mahkamah, bukan kita je. Saya ada beberapa orang peguam masa tu yang berkhidmat dengan saya. Dan di hadapan seorang lagi peguam yang kemudiannya turut sama membantu beliau dan anak beliau di Australia. Dan setiap kali dia bersumpah, dia akan menyebut nama Allah bersama sumpah dia. Demi Allah, tak ada. Lillahi ta'ala. Jadi saya percaya dengan dia. Kalau dia bersumpah begitu, saya sebagai orang Islam, saya kena percaya dengan sumpah dia. Dan sumpah itu konsisten sebegitu. Kan? Jadi kalau saya sebagai peguam dia, saya percaya. Sebab itu saya dalam pembelaan yang kita bincangkan bersama dengan dia dan sebagainya, perimeter ataupun ruang lingkup pembelaan Sirul ni, dia terhad kepada itu. Dia terhad kepada dia diajak oleh Azilah untuk membantu dalam satu tugasan dan dia menyertai. Tapi tempoh tu tak lama, 2-3 hari je lepas Azilah approach dia, dia orang ada pergi buat beberapa ni kawalan rumah, kawalan pergi kawalan pejabat dan sebagainya, pergi ke Hotel Malaya, beberapa benda tu berlaku dalam tempoh itu dan kemudian berlakulah pembunuhan. Dan Sirul kata seperti mana yang dia kata di mahkamah bahawa pada malam kejadian dia memang membantu Azilah bawa perempuan ni pergi daripada tempat daripada rumah Razak Baginda dan dia serahkan kepada Azilah. Itu saja perimeter pembelaan Sirul Azhar. Tak lebih daripada itu. Jadi kepada soalan bagaimana saya kenal dia, itulah pertemuan pertama saya. Di situlah dia menceritakan pembelaan dia dan kemudian kita bersetuju bahawa kalau begitu benda ni tidak ada kaitan dengan politik, saya tidak perlu mengecualikan diri. Saya bagi tahu ini sebab kadang-kadang macam contoh saya kata dalam firma saya, Datuk Kamarul mewakili Tan Sri Khair Toyo dalam kes dia bersama-sama Tan Sri. Saya tak buat. Saya tidak buat kes Khair Toyo sebab saya orang UMNO. Saya tak nak orang melihat atau membentuk persepsi bahawa hanya orang UMNO yang boleh percaya dengan pembelaan yang dibawa oleh orang UMNO yang kena tuduh. Itu compromisekan defense dia. Itu menjadikan pembelaan dia kurang dipercayai. Jadi saya mengecualikan diri. Jadi kalau dalam kes ni berlaku, contohnya kalau dia kata ada penglibatan, saya akan mengecualikan diri. Saya kata dengan Datuk Kamarul, kalau you nak proceed, you proceed. Tapi I tak boleh terlibat dalam kes ni. Untuk memelihara integriti pembelaan yang kita lakukan. Jadi itu menjawab soalan bagaimana saya mengenal Sirul. Baik, Tan Sri, sebagai soalan pertama,
Tan Sri, kalau kita ingat pada tahun 1987, berlaku satu kejadian amuk di Kuala Lumpur melibatkan seorang anggota tentera, iaitu Private Adam bin Jaafar, yang kononnya mengamuk disebabkan adiknya dibunuh oleh almarhum Sultan Iskandar yang ketika itu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan ternyata benda itu tidak benar sama sekali. Namun entah di mana silapnya ataupun di mana konspirasinya sehingga nama almarhum tuanku dikaitkan walaupun terbukti ia tidak pernah terlibat dan disebut pun di dalam mahkamah. Dan sejarah kini berulang kembali, Tan Sri. Datuk Seri Najib Tun Razak dibuktikan langsung tidak ada kena-mengena dalam kes pembunuhan Altan Tuya. Tetapi namanya terus dikaitkan. Maknanya dalam erti kata lain, orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getahnya. Dua kejadian yang sangat mengejutkan, fitnah yang sungguh dahsyat. Baik, sebagai peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai orang yang rapat dengan anak guam Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihat kedua situasi ini? Silakan Tan Sri. Saya rasa gembira kerana Saudara Syaril telah pun mengaitkan cerita Private Adam ni dengan cerita Sirul ataupun dengan cerita Inspektor Azilah. Sebab kedua-duanya ada kait rapat berkenaan dengan tuduhan yang dilemparkan terhadap Datuk Seri Najib hanya semenjak 2019. Sebelum 2019, tidak ada tuduhan sedemikian terhadap Datuk Seri Najib. Dan cerita Private Adam, kalau kita ambil sebagai contoh, apa yang berlaku kepada Private Adam, iaitu tembak-menembak di kawasan Chowkit. Ada orang mengatakan bahawa Private Adam telah marah sebab adik atau abangnya tu telah dibunuh oleh almarhum Sultan Iskandar. Kita tahu cerita tu karut. Tetapi soalan yang kita nak tanya, kenapa orang-orang di Malaysia percaya berkenaan dengan cerita itu? Siapa yang memulakan cerita itu? Itu pun ada kaitan politik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar cerita yang sebenarnya, agak sensitif, saya tidak akan namakan ahli politik yang berkenaan, tetapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan akan sedia maklum siapa yang sebenarnya buat angkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, pada satu ketika, kerajaan kita, di bawah Barisan Nasional juga, telah pun cuba untuk mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Pada masa tersebut, saya dipahamkan cerita berkenaan dengan terbabitnya Sultan Iskandar di dalam kes Private Adam ni telah timbul. Dan saya fahamkan cerita ini diada-adakan bukan sahaja di khalayak ramai, tetapi juga tercetus daripada satu institusi kerajaan. Tuan-tuan juga boleh teka siapa, mana institusi ini, untuk mengada-ngadakan cerita bahawa Sultan Iskandar pada masa itu dia menjadi agung, yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau dia perangainya buruk sedemikian, kalau kita boleh tuduh dia macam itu dan orang percaya, jadi projek untuk mengurangkan kuasa-kuasa Raja Melayu senang lagi boleh dibuat. Itu sahaja sebabnya cerita yang sedemikian telah diada-adakan. Cerita sebenar, saya sendiri yang membela Private Adam. Private Adam sendiri telah mengatakan kepada saya dan juga kepada Cik Syaril bahawa cerita sedemikian semuanya bohong belaka. Ini adalah kerana untuk mendapatkan satu keuntungan politik di dalam mengurangkan kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu. So, dari segi Altan Tuya juga pula, cerita Sirul ini sebenarnya bukan dari Sirul, cerita yang bermula mengaitkan Datuk Seri Najib. Cerita yang bermula ialah daripada Inspektor Azilah yang masih lagi kekal dalam penjara
Secara teknikal beliau masih lagi menanti hukuman mati. Saya rasa sudah 11 tahun. 11 tahun beliau dalam penjara. Ini pun ada impact. Ada impact yang besar berkenaan dengan apa yang perlu kita buat terhadap Azilah dan juga kepada Sirul. Azilah mula membuat satu surat akuan pada 2019 mengatakan kali pertama dia katakan Datuk Seri Najib terbabit, dialah orang yang memberi arahan. Dan saya rasa banyak dari antara kita, tuan-tuan dan puan yang kenal rapat dengan Datuk Seri Najib. Bila saya baca dia punya surat akuan tu, kita boleh kata susah nak percaya. Sebab dia kata, dia tanya Datuk Seri Najib, apa nak buat dengan perempuan ni? Dia kata Datuk Seri Najib tak cakap banyak, dia kata begini. Kalau tuan-tuan dan puan kenal Datuk Seri Najib, ini adalah satu perkara yang mustahil. Ini bukan perangai dia. Ini bukan cara dia bercakap. Kita tahu ini bukan corak perangai dia. Jadi soalan utama ialah kenapa 2019 baru dibuka cerita. Kalaulah benar, kenapa tunggu daripada 2006? Pembunuhan itu berlaku 2006. Kalau tak salah saya Oktober 19, antara 19 dan 20. Hari bulan 2006. Jadi begitu lama cerita ni tak terbuka. Pembicaraan sudah habis di Mahkamah Tinggi 2009. Jadi kalau ada cerita sedemikian, sekurang-kurangnya peguam bela kedua-duanya, iaitu Azilah dan juga Sirul, akan diberitahu. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Jadi terpulanglah macam mana kita nak buat pembelaan. Sama ada kita boleh guna pakai pembelaan dengan fakta-fakta yang dibekalkan oleh kedua-duanya ini ataupun tidak. Tetapi pembelaan Azilah ialah dalam bahasa Inggeris dia kata alibi. Alibi bererti saya tidak ada tempat pembunuhan. Saya tidak berada di tempat pembunuhan. Saya berada di tempat lain. Dan saya ada bukti. Bukti Azilah yang dikatakan bukti ialah satu stesen diary. Stesen diary ini ialah diary catatan pergerakan polis yang mesti disimpan di tiap-tiap stesen polis. Kali ini di Bukit Aman, tempat di mana pihak polis khas ini menyimpan dan mengambil senjata-senjata mereka. Tetapi cerita berkenaan dengan alibi ini telah dipecahkan oleh pendakwaan sebab sungguh pun dia kata dia ada di Bukit Aman dan juga satu tempat yang lain di Wangsa Maju. Pergerakan Azilah ini dapat dipatahkan dari segi alibi dia kerana segala panggilan telefon beliau dapat dikaitkan dengan tempat dari mana beliau membuat panggilan-panggilan tersebut. Jadi amat jelas yang menunjukkan di Puncak Alam, tempat pembunuhan Altantuya. Kedua, juga diperolehi, ini mengikut report daripada satu dapatan daripada Hakim Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Persekutuan, bahawa di tangan Azilah semasa beliau ditangkap juga diperolehi telefon tangan Altantuya. Ini amat parah bila kita ditangkap dan daripada badan kita sendiri diperolehi satu benda yang begitu personal macam telefon si mati. Kita harus jawab di mana dapat telefon ni kan sebelum orang ni meninggal. Orang ni dah meninggal. Jadi sebelum orang ni meninggal, telefon tu sudah berada dalam tangan beliau. Itu berkenaan dengan Azilah. Ya, cerita pembelaannya tu semua patah habis. Berkenaan dengan Sirul pula, saya rasa Datuk Hasnal boleh cerita dengan lebih lanjut. Tapi secara senangnya, ialah dia kata dia juga tidak ada di situ. Tetapi dia kata memang dia ada pergi berjumpa dengan Inspektor Azilah di hadapan rumah Razak Baginda. Sebab dipanggil, sebab ada kekacauan di hadapan rumah Razak Baginda oleh seorang perempuan yang nampak macam perempuan Cina. Sebenarnya ia adalah Altantuya. Jadi dia kata dia masuk dalam kereta. Kereta ini sebenarnya adalah kepunyaan girlfriend kepada Azilah. Jadi dia kata dia masuk dalam kereta itu
dia dapati dalam kereta tu ada lagi satu perempuan Melayu, itu girlfriend Azilah. Azilah juga masuk dan perempuan Cina tu juga masuk dalam kereta. Tapi dia kata dia dibawa bukan pergi ke tempat lain, tetapi dia dilepaskan di penghujung jalan dekat dengan rumah Razak Baginda. Jadi dari situ beliau keluar kereta dan beliau balik. Jadi ini bererti dia katakan, saya telah lepaskan perempuan Cina ini dengan Inspektor Hazilah dan girlfriend dia. Jadi saya tak ada apa-apa langsung kena mengena dengan benda. Tetapi apakah bukti yang diperolehi terhadap beliau lebih ketara daripada Inspektor Hazilah. Mereka memperolehi. Dia ditangkap semasa beliau balik daripada Lahore, Pakistan. Dalam tugasan beliau, kalau tak salah saya, dia mengiring Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Abdullah Badawi. Jadi semasa dia sudah pun lebih kurang ditangkap di Pakistan, dibawa dalam kapal terbang, tidak digari. Tetapi sesampai saja di lapangan terbang, beliau ditangkap. Dan daripada situ beliau telah pun diinterrogate. Soal desak dibuat oleh pihak-pihak polis. Asal daripada soal desak itu, beliau telah membawa satu pasukan polis yang berasingan daripada mana-mana pasukan polis yang lain dalam kes ini. Dia bawa pasukan polis ini ke tempat puncak alam di mana pembunuhan dan letupan itu dilakukan. Bila beliau sampai di tempat pembunuhan itu, Inspektor Hazilah sudah berada di situ dengan satu tim polis yang lain. Dan Azilah juga secara bebas, tanpa pengetahuan Sirul ni, membawa polis yang tim lagi satu tu tempat yang sama. Daripada situlah polis dapat tahu inilah tempat pembunuhan dan kemudiannya mayat atau jasad si mati ini diletupkan dengan menggunakan satu letupan yang dipercayai adalah letupan C4, iaitu plastik, yang memang letupannya dahsyat. Jadi tanpa diberitahu oleh Azilah ataupun Sirul, polis tak akan dapat tahu tempat di mana pembunuhan ini berlaku. Selepas saja ini dapat diketahui, saya pendekkan cerita ni, dia juga didapati ada sepasang slipper dalam kereta Sirul. Tercalit di slipper itu darah yang secara kebetulannya didapati ialah darah Al-Tatuyah. Ini mustahak. Jadi cerita darah tu dia kena beritahu kepada polis macam mana darah boleh ada dekat slipper dia. Dia ada cerita, tapi kita lihat sama ada cerita dia itu betul atau karut. Ini mustahak sebab kita boleh kaji watak dan perangai seseorang itu sama ada dia suka bercerita betul atau selalu dia auta. Dia kata ini polis kenalkan dia. Darah ni tak ada langsung di slipper dia sebab semasa dia pergi Pakistan, kereta dia ni dia tidak ada darah langsung dekat slipper dia ni. Dan dia juga kata ini bukan slipper dia. Dia kata ini slipper putih, slipper saya berlainan. Kemudian dia juga telah membawa polis pergi ke rumah dia sendiri. Kalau tak salah saya di Kota Damansara. Di rumah beliau telah tunjuk satu jaket hitam yang beliau kerap kali pakai. Di dalam poket beliau didapati barang-barang kemas Al-Tantuya. Barang-barang kemas yang dipakai oleh Al-Tantuya dalam poket beliau. Keterangan sedemikian, kalau kita ikut undang-undang, Datuk Hasnal nanti beritahu sekejap lagi, adalah keterangan yang amat padat. Sebab, tak kiralah kalau orang tu dibantai oleh polis, dipukul atau digeretak, kan? Tak kira sebab apa yang beliau katakan, saya akan tunjuk umpamanya tempat saya bunuh, tempat saya letupkan mayat. Saya akan juga tunjuk di mana barang kemas Al-Tantuya saya simpan. Bila polis dapat jumpa benda-benda yang dia kata dia akan tunjuk, ini adalah satu keterangan yang terlalu padat. Susah kita nak elakkan daripada keterangan yang menunjuk sangat kepada kita. Ini yang berlaku kepada Sirul. Jadi di atas barang-barang kemas tu, polis juga jumpai menerusi pihak kimia ada DNA Al-Tantuya. Jadi terlampau ketat sangat keterangan terhadap kedua-dua mereka ini. Okey, sekejap lagi saya nanti nak ceritakan kenapa cerita Sirul berkenaan dengan itu bukan
darah tu bukan dia yang ataupun mensabitkan dia, itu adalah darah Altan Tuya yang dikenakan polis ke atas selipar beliau untuk mengenalkan dia. Saya akan ceritakan macam mana ini adalah cerita dongeng semata-mata. Ya. I think setakat tu kita berhenti dulu sebab panjang sangat kalau tidak. Okey. Baik, terima kasih Tan Sri. Nampak ini baru nak warm up ni. Jadi kita berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali sekali lagi dalam eksklusif bersama Syahril. Kita bersama dengan Datuk Hasnal Rizwan Marikan, iaitu Peguam Sirul Azhar Omar, dan juga Tan Sri Datuk Sri Muhammad Syafi Abdullah, iaitu Peguam Datuk Sri Najib Bek. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini tajuk kita adalah kisah Sirul kepada Al Jazeera antara fiksyen dan autar. Boleh tak Tan Sri kongsi momen macam mana permulaan Tan Sri bertanyakan benda tu dan apakah reaksinya dan bagaimana dia menerima satu orang kata orang politik ni terima macam-macam lah tuduhan, tetapi ini tuduhan yang luar biasa, tuduhan yang sangat bukan saja mengaibkan, tetapi ini satu tuduhan yang sangat menakutkan kerana seorang Perdana Menteri dituduh membunuh. Silakan Tan Sri. Ketiga-tiga yang kena tuduh, iaitu Inspektor Hazilah, Sirul dan juga Razak Baginda, tidak pernah pada bila-bila masa. Razak Baginda sampai hari ini dia tak tuduh Datuk Seri Najib Razak. Yang kedua-dua tu pun juga tidak tuduh hinggalah pada selepas 2019. Okey, yang tu kita nak tekankan. Tetapi saudara Syahril memang betul berkenaan dengan persepsi orang ramai sudah menjadi-jadi. Tahun 2006 masa itu juga dah mula menjadi-jadi, menuduh pada masa itu beliau adalah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kononnya Altan Tuya ini adalah seorang yang terlibat dalam skandal Skopin. Skopin adalah satu kapal selam yang kita beli di Perancis yang agak begitu mahal. Kononnya Altan Tuya ini merupakan seorang interpreter dan sebagai seorang ejen dalam dealing Skopin tersebut. Tapi ini saya akan terangkan sekejap lagi, memang tidak ada langsung fakta yang menunjukkan, semuanya komplit bohong. Ya. Tetapi ini cerita dia yang dibangkitkan. Yang peliknya, secara kebetulan, peguam pertama yang mula membela Razak Baginda ialah saya. Pada masa itu saya mula bertindak. Saya telah mendapatkan beliau jaminan untuk keluar. Sungguh pun tuduhan bunuh, tetapi oleh kerana dia sakit, ada report sakit dan sebagainya, saya dapat jaminan untuk dia keluar. Saya terpaksa berhenti menjadi peguam beliau sebab dia tidak mahu dengar nasihat saya sebagai peguam supaya beliau membuat sesuatu supaya bila kes itu dipindah ke Mahkamah Shah Alam,
beliau ada kemungkinan terus di dalam jaminan. Tapi oleh sebab dia tak mau dengar cakap saya berhenti. Saya berhenti terus jadi peguam dia. Dan seperti yang saya sangka dan jangka, hari pertama beliau tiba di Mahkamah Shah Alam, hakim terus tanya dia berkenaan dengan perkara-perkara yang saya timbulkan dengan dia. Sebab dia tak masukkan keterangan perubatan di dalam satu affidavit ataupun surat akuan. Hakim tanya, mana keterangan yang kamu sakit? Dia terkapa-kapa tak boleh jawab, terus masuk dalam penjara. Yang tu yang dia berengkok dalam situ dekat 2-3 tahun. Baru dia punya perbicaraan tu habis, baru dia dilepaskan. Tetapi pada masa saya menjadi peguam beliau, saya ingat satu hari dalam lock-up di Mahkamah Tinggi yang lama, ada lock-up di bawah. Saya selalu memang suka soal cara mendesak semua anak guam saya supaya saya dapat cerita yang sebenarnya. Saya selalu mencerita kepada anak guam saya, termasuk Razak Baginda, jangan berbohong dengan saya. Kalau bohong, kamu membohong diri kamu sendiri. Dan saya bagi tahu dia, kamu sudah lantik saya sebagai peguam kamu. Apa yang kamu cerita kepada saya adalah privilege. Ada perlindungan. Undang-undang. Apa yang diterangkan kepada saya, sungguh pun dia mengaku. Saya tak boleh menceritakan benda itu kepada sesiapa pun, kecuali atas persetujuan beliau sendiri. Jadi saya bagi dia satu penyataan supaya tenangkan diri dia, supaya dia cerita dengan saya dengan sebenar-benarnya. Jadi saya tanya kat dia, saya dengar cerita bahawa Razak Baginda, saya tanya dia, kata, betul ke Razak Cik Razak ni ada memperkenalkan Altan Tuya ini kepada Datuk Seri Najib? Pada masa itu saya sudah kenal sangat dengan Datuk Seri Najib berkenaan dengan beberapa isu undang-undang yang lain. Oleh sebab desakan saya yang kuat, dia sudah jadi marah. Ini dalam lock-up. Pegawai polis pun kalang kabut, terkejut. Macam saya dengan dia bergaduh. Jadi saya tanya, cerita betul-betul. Betul atau tidak Datuk Seri Najib kenal dengan Altan Tuya? Ini saya nak minta maaf sikit sebab Razak Baginda, saya nak ceritakan perkara yang benar yang berlaku. Razak Baginda tengking dengan saya, dia katakan, Datuk Syafi ingat macam mana? Dia kata, takkan saya nak introduce kepada bos saya. Dia kata, fikir betul-betul. Saya kata, benar kan? Kita kata, benar. Jadi saya tinggal dia terus di lock-up. Saya pandu kereta saya sendiri terus ke rumah Datuk Seri Najib di nombor 11 Langgak Duta, supaya tidak ada kesempatan orang menelpon Datuk Seri Najib. Saya kata saya terpaksa jumpa Datuk Seri Najib sebab Datuk Seri Najib juga memang suka yang saya sedang membela Razak Baginda. Sebab dia percaya Razak Baginda ni tak salah. Dan Razak Baginda adalah speech writer kepada beliau. Speech writer dalam politik, dia Razak Baginda lah yang menulis. Jadi saya pergi jumpa Datuk Seri Najib. Kita duduk berhadapan. Siapa pun tak ada situ. Datuk Seri Rosmah pun tak ada situ. Saya tanya dia, betul-betul tengok muka dia, saya tanya, benarkah Datuk Seri pernah makan pagi dan lagi sekali makan malam bertiga, iaitu dengan Razak Baginda, Altan Tuya dan Datuk Seri? Dia tidak langsung berubah muka dia. Dia tengok saya seolah-olah dia melihat menerusi saya. Terus dia lihat, dia kata no. Dalam bahasa Inggeris dia kata no such thing, dia kata. Dia kata, you boleh bawa benda ni, ketengahkan benda ni. Dia kata, you can take my word. Saya tak pernah jumpa perempuan ni. Saya tidak tahu adanya perempuan yang nama Altan Tuya sebelum beliau mati. Saya tak pernah tahu pun dia. Tak pernah lihat. Itu keterangan Datuk Seri Najib. Tapi cara demeanor ni ialah kelakuan badan beliau. Cara dia cakap. Saya tahu yang cerita dia tu adalah cerita benar. Jadi, bila saya dengar tu, saya pun beredar. Saya kemudian selepas saya melepaskan kes Razak Baginda, saya hanya jaga kebajikan Datuk Seri Najib supaya perkara-perkara yang orang ramai cuba melibatkan beliau itu, saya akan cuba jauhi daripada beliau. Bila saya jumpa Razak Baginda di mana-mana semasa perbicaraan, beliau terus kekal dengan cerita beliau bahawa Datuk Seri Najib
tak pernah berjumpa langsung dengan Al-Tatuyah. Tak pernah. Jadi cerita Inspektor Azilah bahawa kononnya di England, di London, Datuk Seri Najib semasa itu ada di sana, Azilah ada di sana, kononnya Azilah ada nampak Razak Baginda bersama-sama dengan Al-Tatuyah melawat Datuk Seri Najib ataupun pergi ke satu apartmen bersama-sama dengan Datuk Seri Najib. Itu semua cerita tak betul. Jadi soalan berkenaan dengan Al-Tatuyah ada terlibat dalam isu Skopin, ini adalah satu juga cerita yang karut sama sekali. Okay? Jadi tidak ada kena-mengena langsung sebab mereka ni mensabitkan Skopin dengan Al-Tatuyah sebab Razak Baginda terlibat dalam Skopin dan pada masa itu juga Datuk Seri Najib adalah Menteri Pertahanan. Jadi kalau Menteri Pertahanan juga terbabit dalam Skopin. Jadi mereka merangkaikan semua ni untuk mengenalkan Datuk Seri Najib. Walhal cerita bunuh ini tidak ada kena-mengena langsung dengan cerita Skopin. Siapa mereka itu Tan Sri yang Tan Sri masukkan? Dalam politik, jadi saja kita seorang politik, kita bermusuhan. Okey. Banyak musuh-musuh yang kita telah ciptakan sebab kita orang politik. Saya tak pernah sekali pada bila-bila masa pun, banyak orang ingatkan saya orang UMNO. Saya ahli UMNO. Saya tak pernah jadi ahli UMNO, tak pernah jadi ahli mana-mana politik. Pada satu ketika saya juga tidak menjadi ahli Lake Club ke Selangor Club ke dan sebagainya. Tak pernah pegang kredit kad bertahun-tahun. Saya telah berkhidmat sebagai peguam, juga tak pernah ada kredit kad. Hanya baru-baru ni saya mula ada. Tapi orang sangkakan, orang menyangkakan yang saya ini adalah ahli UMNO yang amat ketat. Oleh sebab saya buat kes-kes UMNO. Tetapi oleh sebab saya sebagai peguam, kalau saya buat kes UMNO, saya tak akan buat kes politik yang berlawanan. Umpamanya untuk buat tindakan peguaman bagi DAP umpamanya. Saya tak boleh buat sebab dia akan dengan begitu terang akan menimbulkan satu konflik of interest. Jadi saya selalu buat kes UMNO atau Barisan Nasional. Jadi orang menyangkakan saya ni orang politik. Kerananya saya tak mau terlibat dalam politik, Datuk Hasnal akan beritahu bahawa dia tak pernah tahu saya sebagai seorang ahli UMNO atau seorang ahli politik yang berlainan daripada UMNO, tak pernah. Okey, jadi Datuk Seri Najib sudah mula dilihat sebagai satu potensi Prime Minister. Daripada jauh dia orang dah nampak. Sebab Datuk Seri Abdullah Badawi pun dah berumur pada masa itu. Dan benar, tak lama kemudian, Datuk Seri Najib telah jadi Perdana Menteri. Dan mereka bertubi-tubi cuba menjatuhkan beliau. Dari segi politik, cuba mengaitkan Skopin dengan Al-Tatuyah. Jadi bukan saja skandal korupsi, tetapi juga skandal pembunuhan dan juga menggunakan perempuan. Sebab Al-Tatuyah ni memang hebat, memang cantik. Jadi kalau kita ceritakan Al-Tatuyah ni menjadi target Datuk Seri Najib ataupun Razak Baginda, memanglah orang boleh percaya sebab memang dia cantik. Jadi ini adalah semua cerita-cerita karut seperti cerita yang saya katakan tadi berkenaan dengan almarhum Sultan Iskandar yang dijadikan supaya kerajaan pada masa itu boleh menurunkan ataupun mengurangkan kuasa-kuasa Raja Melayu. Baik. Itu tadi dah masuk cerita UMNO pula ni. Yang menariknya Datuk Asnal orang UMNO. Sebab itu dikatakan Datuk Asnal ni mewakili Sirul sebagai mewakili juga adalah pemimpin utama UMNO. Kita nak dengar penjelasan Datuk Asnal selepas ini. Kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kerana terus bersama eksklusif bersama Syaril. Tadi sebelum kita berehat sebentar tadi, Tan Sri ada menyebut ramai orang ingat dia orang UMNO kerana mewakili kes UMNO, tapi Tan Sri menyatakan dia bukanlah orang UMNO tapi dia mewakili kes orang UMNO. Dalam hal ini, saya nak tanya Datuk Asnal. Datuk Asnal tahu bahawa walaupun Sirul bersumpah bahawa kes ini tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Najib, tetapi Datuk sendiri tahu bahawa di luar sana orang bercakap bahawa kes ini adalah mestilah daripada Najib dan sebagainya. Sedangkan Datuk Hasnal adalah orang UMNO, ahli UMNO. Semua orang tahu. Jadi persoalannya sekarang, Datuk, macam mana Datuk orang kata apa, mewakili kepentingan Sirul ni without fear of favor, tanpa orang kata ada conflict of interest di situ? Orang ramai orang nak tahu. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Saudara Syaril. Dalam amalan guaman kita, bila kita bertindak sebagai seorang peguam, we are always a lawyer first. Okay. Lawyer first. Apa juga affiliation ataupun kita punya ni dengan politik ni, kita letak tepi. Sebab ini ada satu kes jenayah. Implikasi dia akan membawa kepada pemenjaraan, penggantungan seseorang, mati di tali gantung dan sebagainya. Kita tidak boleh membiarkan politik kita melingkari soal ini. Saya adalah seorang yang amat tegas dalam perkara ini dan kita pastikan kalau kita mewakili dia, kita mesti mewakili kepentingan terbaik dia. Kalau kita boleh cari jalan macam mana pun, kita mesti nak lepaskan dan menang kes ini, kalau boleh. Jadi bila kita mengendalikan kes Sirul Azhar ni, daripada awal kita berjumpa, saya mesti kata kita dah dengar penjelasan dia, kita ambil arahan dia lah maksudnya. Dan kemudian dalam melalui proses perbicaraan, banyak benda sebenarnya seorang anak guam ni tak boleh nak arahkan kita, pasal dia legal punya benda. Dia benda yang legal, syarat dengan benda undang-undang yang anak guam tak mungkin tahu. Kita kena bawa tanpa gundah dan gujara, without fear or favor macam you kata. Jadi bila kita mewakili Sirul Azhar, kita menghadapi contohnya pengakuan yang dia buat kepada bos dia, DSP Mastur, dalam kapal terbang lagi. Sebelum sampai di KL ni, dalam perjalanan daripada Lahore ke KL, ada satu pengakuan yang dia buat kononnya kepada Mastur. Kita lawan dan benda ni dibuang. Kemudian yang Tan Sri cerita tadi mengenai Seksyen 27, membawa pasukan polis ke tempat berlakunya jenayah. Yang ni pun kita lawan dan kita menang untuk Sirul. Pasal Azilah dah sampai dan dia dah tunjuk tempat tu. Pihak polis dah dapat maklumat tentang tempat kejadian, maka bila Sirul pergi dia tidak menambah apa-apa lagi. Yang tu pun dia lepas. Dan semua benda yang dia kata planting ataupun yang dia kata yang polis letakkan, macam contohnya darah pada slipper, barang kemas dalam poket dan sebagainya, semua kita cabar mengikut arahan dia. Dan kita pun membawa juga cabaran tentang kesahihan keterangan-keterangan ini. Kemudian mengenai talian pencawang telefon yang menangkap, cuma dalam kes Sirul ni dia tak ada buat panggilan telefon, dia tak ada panggilan telefon yang menangkap di mana lokasi dia ada. Tapi kereta dia melalui tol Kota Damansara ada. Tersenggol dia. Dan ini juga kita lawan. Dan kita kata ini tidak menambah apa-apa sebab Sirul Azhar memang tinggal di Kota Damansara. Dia tidak menunjukkan dia pergi ke Puncak Alam hanya kerana dia melalui tol Kota Damansara. Sebab dia balik rumah pun dia lalu tol tu juga. Yeah. Kemudian kita juga mencabar keterangan DNA. Ini saintifik. Sirul tak boleh nak arahkan kita. Tapi sebagai lawyer yang bertanggungjawab, kita lawan. Kemudian dalam perbicaraan tu juga, 3 orang saksi cuba dicabar kebolehpercayaan dia. Ni dia challenge the credibility of witnesses ni. Pihak pendakwaan impeach saksi-saksi dia sendiri. Sebab saksi-saksi ini memberi keterangan yang memihak kepada Sirul. Satu tu ialah girlfriend ataupun tunang kepada Azilah yang sama-sama naik kereta. Dia memberi keterangan yang memihak kepada Sirul. Kemudian ada 2 orang anggota UTK. Satu kawan baik Sirul Azhar, nama dia Sarjan Rosli. Nama ini saya akan sebut sekali lagi kemudian nanti.
dan seorang DSP Khairi. 3 orang ni pendakwaan sendiri nak cabar dan kata dia orang ni adalah saksi yang berbohong. Nak kenakan tindakan kepada 3 orang ni. Ini kita lawan dan akhirnya mahkamah bersetuju dengan kita bahawa kesemua saksi ini tidak berbohong dan saksi keterangan mereka yang memihak pada Sirul diterima. Dan yang paling hebat saya nak cerita dengan Syaril dan juga kepada para pendengar. Kes ini dikatakan dikaitkan dengan Datuk Seri Najib. Dan 2 personaliti yang selalu dikaitkan Datuk Seri Najib. Razak Baginda dan DSP Musa Safri. Betul? Betul. Sebab DSP Musa Safri adalah ADC kepada Datuk Seri Najib pada masa itu. Bila pihak pendakwaan buat keputusan dia nak menutup kes tanpa memanggil DSP Musa Safri. Dan kita ada maklumat bahawa ada perbualan di antara Azilah dengan DSP Musa Safri selepas kejadian itu. Kita tahu ada. Sebab dokumen-dokumen ini dibekalkan kepada pihak pembelaan. Jadi kita buat permohonan untuk mendapatkan percakapan DSP Musa Safri kepada pihak polis di bawah Seksyen 112. Masa itu ada perkembangan undang-undang di England masa dah membolehkan sebenarnya kita minta percakapan yang dirakam tetapi tak digunakan dalam mahkamah sebab dia tak dipanggil sebagai saksi. So ini adalah unused materials. Kita menggunakan prinsip dalam undang-undang English ni, kita minta supaya pihak pendakwaan mengemukakan percakapan DSP Musa Safri. Saya nak bagi tahu dengan Syaril atau ingatkan kepada semua orang, langkah ini is no holds barred. Kalau dapatlah permohonan ini berjaya, dia akan menunjukkan apa yang DSP Musa Safri kata. Kalaulah ada perkaitan dengan Datuk Seri Najib, akan terteralah perkaitan dengan Datuk Seri Najib. Malangnya permohonan kita tidak diterima oleh mahkamah. Kalau kita mewakili kepentingan Datuk Seri Najib nak melindung benda ni, takkan kita buat permohonan untuk dapatkan statement DSP Musa Safri, seorang saksi yang tidak dipanggil oleh pihak pendakwaan. Dan bila kita pergi ke Mahkamah Rayuan, Saudara Syaril, kita menang di Mahkamah Rayuan. Kita menang. Yang ni Tan Sri akan tidak bersetuju dengan saya lah. Tan Sri akan kata keputusan di Mahkamah Rayuan tu sebenarnya tak betul. Diakas dan diterbalikkan balik oleh Mahkamah Persekutuan. That's true. Tetapi sekurang-kurangnya on record, kita bawa pembelaan-pembelaan kepada Sirul yang memungkinkan dia menang kes dia. Mahkamah Rayuan akhirnya setuju dengan statement DSP Mastur ditolak. Setuju bahawa tidak ada Seksyen 27 Sirul menunjuk tempat kejadian. Bersetuju bahawa ada kemungkinan berlaku tampering tentang darah pada slipper dan juga barang kemas. Dan kemungkinan juga barang kemas itu adalah sesuatu yang diperolehi selepas kejadian berlaku. Okey? Dan mahkamah juga mengambil pendirian bahawa ketidakpengemukaan DSP Musa Safri sebagai saksi meninggalkan kelompangan dalam kes pendakwaan. Ini semua dapatan oleh Mahkamah Rayuan. Dan di atas dapatan-dapatan inilah secara kolektif Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Sirul Azhar dan Azilah dilepas dan dibebaskan. Dia berjaya dalam rayuan dia. Yang menulis penghakiman ni tidak lain dan tidak bukan Ketua Hakim Negara sekarang, Tun Tan Sri Tengku Maimun yang menulis judgement ni. Jadi ada bukti yang kita fight kes ini tanpa fear of favor. Saya tak tahu kalau ada peguam bela lain yang rasa ada banyak lagi benda yang boleh dibuat. I don't see anything more. Apa yang boleh dibuat, yang boleh digunakan untuk memenangkan kes ini bagi pihak Sirul Azhar, semua kita buat. Dan dalam pembelaan dia pun, statement dia yang dia buat daripada dock, dia buat daripada kandang tertuduh. Dia tidak memberi keterangan daripada kandang saksi yang boleh disoal balas, daripada kandang tertuduh. Kita go through dengan dia. Kita sediakan statement ini bersama-sama dengan dia. Apa juga arahan dia, semua kita masukkan. Dan mahkamah kata, penjelasan yang dia beri dalam tu boleh memperjelaskan kedudukan dia pada malam tersebut dan dia tidak berada di tempat kejadian dan dia lepas dan bebas. Dengan lepas dan bebas itulah menjadikan dia orang yang bebas di dalam masyarakat sehingga dia boleh melarikan diri ke Australia. Jadi untuk mana-mana pihak mempertikaikan, mengatakan saya punya perkaitan dengan UMNO akan menjadikan saya seorang yang kompromis, yang kita tidak akan membawa pembelaan yang terbaik, kita ada kepentingan lain yang kita nak jaga. Saya rasa kita telah membawa pembelaan ini
secara seperti saya kata tadi, no holds barred. Kita bawa pembelaan ini secara mutlak dan tuntas untuk melepaskan Sirul Azhar. Datuk, tadi Tan Sri ada bagi tahu bahawa kes ini clear cut, tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekarang saya nak tanya sendiri pula pada pandangan Datuk setelah berada dalam kes ini mewakili Sirul ni. Ada tak Datuk merasakan bahawa ada perkaitan sebenarnya kes ini dengan Datuk Seri Najib secara jujurnya? Saya tadi bermula, bila saya perjelaskan soalan yang pertama tadi, saya telah menceritakan bagaimana Sirul Azhar ni pada mula dia nak melantik saya, Datuk Kamarul dan sebagainya. Itu masa mula-mula kan Di pertengahan jalan dia punya macam mana? Dia telah bersumpah dan mengatakan Datuk Seri Najib tak terlibat. Okey. Jadi lepas itu kita mewakili dia. Tapi saya nak mula lebih awal daripada itu. Sebelum Sirul Azhar melantik peguam, sebelum dia berjumpa dengan mana-mana peguam, dia berjumpa dengan bos dia mula-mula sekali dalam kapal terbang, dengan DSP Mastur. Statement dia buat pada DSP Mastur tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib. Proses kedua, dia memberi statement di bawah Seksyen 112 semasa siasatan, belum berjumpa dengan lawyer lagi. Tebal statement Sirul Azhar ni. Saya ada sesalinan sebab saya peguam. Dalam statement 112 dia pun tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib. Tak sebut lagi? Tak sebut juga. Ya. Lepas tu barulah dia berjumpa dengan peguam. Ini yang orang nak kata peguam mempengaruhi dia kan. Cuba untuk melenyapkan nama Datuk Seri Najib. No. Sebelum kita dilantik jadi peguam, dia dah ada dua opportunity awal untuk kaitkan Datuk Seri Najib kalau dia nak. Dia tidak berbuat demikian. Bila kita wakili dia, sepanjang kes perjalanan Mahkamah Tinggi itu, dia mengekalkan pendirian bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Dan ini adalah selaras dengan pembelaan yang kita bawa dan dia bawa untuk diri dia. Okey? Tak dikaitkan. Bukan saja Sirul Azhar tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib, pendakwaan pun tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib. Kan? Bukan saja Sirul Azhar dan pendakwaan tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib, peguam pemerhati keluarga Tan Tuya pun ada. Mendiang Karpal Singh pun tak sebut juga. Dia pun tidak mengkait atau tidak berupaya mengkaitkan kes ini dengan Datuk Seri Najib. Adakah you nak kata Karpal Singh pun tak independen juga? Dia pun kompromis. Tak timbul isu ini. Jadi bila kita pergi ke Mahkamah Rayuan, kita menang. Nama Datuk Seri Najib tidak terkait. Pergi ke Mahkamah Persekutuan, nama Datuk Seri Najib tidak terkait. Dia tidak terhenti setakat itu, Syaril. Di Australia ada satu prosiding lagi di mana dia berhadapan dengan tribunal dan dia diwakili oleh peguam Australia. Tidak ada peguam Malaysia boleh mempengaruhi dia. Kita pun tak pergi dan tak boleh masuk prosiding itu pun. Dia bersendirian. Dan persediaan untuk kes itu semua dibuat oleh peguam di Australia itu. Dalam prosiding itu pun dia tidak mengkaitkan Datuk Seri Najib. Itu saya kata 17 tahun lamanya daripada kes ini bermula 2006 sampailah 2023. Dia bersumpah tidak kurang daripada 15 kali dengan sentiasa menyebut nama Allah bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Sekarang tahun 2023, setelah dia menjadi orang yang bebas, tiba-tiba dia membuat satu statement yang mengatakan ini ada penglibatan. Dia mendengar arahan daripada Azilah. Kononnya Azilah berkata ini satu operasi yang dibuat untuk TPM ataupun PM Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu dengan Syaril dan audiens semua. Bila saya katakan Sirul kata Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam perkara ini, selama 17 tahun dalam semua dokumentasi dan perbicaraan yang saya sebut tadi, dia juga tidak pernah menyebut bahawa Azilah memberitahu dia kerja yang dia buat bersama-sama dengan Azilah itu adalah satu operasi yang dibuat untuk TPM atau PM. Itu pun dia tak pernah sebut selama 17 tahun. Jadi sekarang dia berubah nada dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun dengar tadi selama hampir 1 jam mengenai cerita Sirul Azhar ni antara fiksyen dan auta. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung di episod kedua di mana kita akan pergi mengenai cerita Azilah, Australia dan Al Jazeera. Kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum.